Speaker pujuk Perdana Menteri untuk adakan sidang parlimen. Akhirnya, Tun M luahkan rasa kesal. Kali ini, Anwar pula beri amaran pada Muhyiddin. Rakyat susah, pemimpin adakan pesta durian. Yang di-Pertua Dewan Negara Rais Yatim akan berbincang dan cuba meyakinkan Perdana Menteri untuk mengadakan sidang khas Parlimen sebelum 1 Ogos susulan pertemuannya dengan Yang di-Pertuan Agong semalam yang menyuarakan hasrat supaya sidang Parlimen diadakan secepat mungkin. Beliau berkata pihaknya sudah mengutus surat kepada pejabat Perdana Menteri dan Muhyiddin Yassin mempunyai dua pilihan, sama ada menghantar sahaja surat memaklumkan tarikh persidangan khas atau bermesyuarat untuk menentukannya dengan pihak berkaitan. Katanya sidang khas Parlimen disarankan diadakan 5 hari secara fizikal, sementara persidangan Parlimen akan berlangsung pada hujung Ogos untuk memberi notis 28 hari kepada semua ahli Parlimen. Tarikh sidang khas Parlimen akan ditakwimkan Perdana Menteri, mungkin 2 hari, mungkin 5 hari. Kemudian persidangan biasa akan dibuat pula pada hujung Ogos ini, katanya dalam wawancara dengan utusan Malaysia. Selain Rais, turut diterima menghadap Agong semalam ialah Yang di-Pertua Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun dan 5 timbalan Yang di-Pertua. Selepas pertemuan itu, Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah mengulangi kenyataan bahawa persidangan Parlimen perlu diadakan secepat mungkin mengikut garis panduan dan SOP wabak penyakit berbahaya yang ditetapkan kerajaan serta Parlimen. Agong juga berpandangan semua jawatan kuasa pilihan Parlimen hendaklah meneruskan sesi mesyuarat untuk melaksanakan mekanisme semak dan imbang bagi menjamin tadbir urus telus, berintegriti serta bertanggungjawab. Rais berkata, sesi pertama hendaklah diadakan dalam bentuk sesi fizikal bukannya secara hybrid disebabkan kekangan peraturan mesyuarat dan undang-undang sesi sidang Parlimen. Namun kami menasihatkan tuanku dari segi peraturan, Ketua Majlis iaitu Perdana Menteri hendaklah bertindak menjadikan sesi itu sebagai kenyataan. Kami akan berbincang dengan Perdana Menteri untuk melihat tarikh yang terbaik, tapi ditekankan Agong supaya tidak boleh lewat daripada jangkaan. Kita akan cuba meyakinkan Perdana Menteri supaya persidangan dapat diadakan sebaiknya sebelum 1 Ogos ini, kata Rais lagi. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad berkata, jika tahu apa yang akan berlaku dalam pentadbiran di Putrajaya, beliau rela meneruskan penggalnya sebagai Perdana Menteri keempat. Berucap di pentas maya sepada persidangan kepimpinan Asia 2021, beliau meluahkan kekecewaan terhadap prestasi kepimpinan sedia ada dan mendakwa kerajaan menyalahgunakan kuasa untuk melakukan perkara tidak betul. Tetapi sudah tentu, kita tidak tahu apa yang akan berlaku pada masa depan, katanya yang menyifatkan negara selepasnya ditadbir kleptokrasi. Mahathir berkata, selepas berjaya menjadikan Malaysia sebagai harimau Asia ketika mentadbir negara selama 22 tahun, beliau berpandangan mana-mana pemimpin yang menggantikannya harus meletakkan kepentingan negara berbanding agenda peribadi. Namun apa yang berlaku sebaliknya, kata ahli Parlimen Langkawi itu tanpa menamakan mana-mana individu. Mengulas situasi wabak penyakit berbahaya di seluruh dunia, Mahathir berkata, negara kaya dan berkemampuan harus menunjukkan empati dengan menghulurkan bantuan kepada negara miskin dalam proses pemulihan. Katanya, ketika dunia berdepan pandemik yang tidak pasti pengakhirannya, negara kuasa besar seharusnya menghentikan pencerobohan ketenteraan terhadap negara serantaunya. Harus diingat, virus ini tidak membezakan antara penyerang dan mangsa. Katanya, beliau berkata, dunia akan benar-benar pulih selepas negara kaya dan miskin mampu bangkit semula. Jika separuh kekal sakit, tiada jaminan ia tidak akan mengheret separuh lagi ke dalam kehancuran yang berpanjangan. Bagaimanapun, kejayaan program pemulihan itu bergantung pada kualiti kepimpinan setiap negara. Sekiranya mereka mempunyai integriti, kejujuran, keikhlasan dan benar-benar prihatin terhadap nasib bangsanya, separuh pertempuran akan dimenangi. Pertama, mengulangi gesaan supaya Parlimen diadakan secepat mungkin. Bagi yang cerdik, bagi yang tidak mutabelit kenyataan dan arahan, tahu secepat mungkin berulang kali, berbulan ini menyebut secepat mungkin. Janganlah menteri yang agak keterlaluan kalau saya sebut, ya, angkuh, sombong, biadab nak bawa teori Ogos lah, September lah dan sebagainya, ya. Kerana secepat mungkin bagi yang faham bahasa Melayu, sesegera mungkin.
yang di-Pertuan Agong menzahirkan supaya Parlimen perlu bersidang sebelum tamat darurat pada 1 Ogos supaya proklamasi dan ordinan darurat dapat dibahaskan, kata Anwar Ibrahim. Maknanya, sidang Parlimen itu mestilah dilaksanakan segera dalam notis yang singkat, kata Ketua Pembangkang yang juga Presiden PKR. Sebelum ini, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah secara khusus menyentuh perkara 150-3 Perlembagaan Persekutuan yang memberi kuasa kepada Parlimen untuk membatalkan proklamasi darurat dan ordinan darurat sekiranya Parlimen bersetuju. Oleh itu, kata Anwar, Speaker Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun dan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin harus mengambil langkah-langkah memanggil Parlimen bersidang dengan segera. Tambahnya, Muhyiddin harus mengundurkan diri jika enggan mengendahkan Perintah Agung. Anwar berkata bahawa Kabinet Muhyiddin tidak rasa malu walaupun Agung berulang kali menyatakan Parlimen harus bersidang segera. Saya yakin Agung hanya menyuarakan pandangan majoriti MP dan majoriti rakyat negara ini, kata Anwar. Agung lebih faham derita mereka, rakyat, kesukaran mereka dan tidak angkuh dan sombong. Seperti kita melihat jawapan demi jawapan yang dibuat oleh menteri-menteri dan pimpinan negara kita, termasuk Pegawai Negara, Speaker Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Putrajaya sebelum ini berkata akan membuka semula Parlimen pada fasa 3 Pelan Pemulihan Negara, namun tidak dapat dipastikan bila fasa itu akan bermula kerana ia bergantung kepada jumlah kes harian wabak penyakit berbahaya, kesediaan unit rawatan rapi ICU dan kadar pencegahan negara. Sebelum ini, Azhar dan Presiden Dewan Negara, Rais Yatim, menjangkakan sidang Parlimen secara hybrid boleh diadakan pada akhir Ogos atau selewat-lewatnya minggu pertama September. Timbalan Speaker Dewan Rakyat Rashid Hasnun mengaku menghadiri jamuan durian baru-baru ini dan bukan tahun lalu seperti yang didakwa sebelumnya. Dia juga meminta maaf atas kesalahannya dan berjanji akan memberikan kerjasama dengan pihak polis yang sedang menyiasat insiden itu. Dalam satu kenyataan, Rashid berkata kekeliruan timbul apabila terdapat pihak media yang menghubunginya bagi bertanyakan mengenai video berkenaan dan dia menjawab soalan tanpa menonton terlebih dahulu rakaman tersebut. Setelah selesai menghadap Yang di-Pertuan Agong semalam, barulah saya ada kesempatan untuk analisa video yang terkait pada saya. Saya mohon maaf atas kekhilafan ini dan menyerahkan siasatan lanjut dan saya berjanji untuk memberikan kerjasama kepada pihak PDRM, katanya dalam kenyataan. Semalam, Rashid bersama Speaker Dewan Rakyat dan Speaker Dewan Negara menghadap Agong bagi membincangkan isu pembukaan semula Parlimen. Timbalan Speaker itu baru-baru ini dirakam lensa kamera sedang menikmati acara makan durian dengan sekumpulan individu. Acara itu dikatakan berlangsung di kawasannya di Batu Pahat pada Ahad lalu. Ketika dihubungi Portal Malaysia Kini, Rashid mengatakan jamuan durian itu berlaku tahun lalu dan ia merupakan video lama. Pembantunya juga mengatakan kehadiran seorang individu di pesta durian itu dengan memakai pakaian yang sama dengan acara sebelumnya di Majlis Perbandaran Batu Pahat berlaku secara kebetulan. Ahli Parlimen Batu Pahat itu berkata lawatan ke kebun durian berkenaan dilakukan selepas menerima aduan daripada pekebun kecil termasuk pengusaha sayur dan buah-buahan yang mengalami kesukaran menjual hasil tanaman mereka berikutan jualan yang merosot. Katanya kebun durian itu diusahakan masyarakat setempat yang turut terkesan berikutan perintah kawalan pergerakan ketika ini. Kebetulan ketika itu terdapat lawatan kerja YB Zuraida Kamarudin ke Batu Pahat. Oleh itu, kami menghadiahkan durian kepada rombongan menteri untuk dibawa pulang. Selepas rombongan menteri pulang, saya dibawa ke kebun oleh salah seorang pengusaha pada sebelah petang bagi mendengar permasalahan yang dihadapi dan berbincang lanjut. Setibanya saya di kebun, pengusaha kebun durian tersebut menghidangkannya kepada kami. Saya menjamah sedikit durian sambil berbincang dengan pengusaha kebun mengenai langkah-langkah bantuan yang boleh dihulurkan. Katanya yang menambah, dia meninggalkan program itu lebih awal kerana perlu pulang ke Kuala Lumpur.